Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini Ustaz ingin bercerita sedikitlah berkenaan mengenai subjek manahij al-ulum al-islamiyah. Subjek yang baru saja wujud dalam 2 tahun ini di bawah kurikulum bersepadu dini KBD. Yang mana subjek ini baru 2 tahun lah. Sebabnya subjek manahij al-ulum al-islamiyah ini hanya bagi pelajar tingkatan 4 saja, 4 dan 5 lah untuk SPM. Maka dia baru, sangat baru lagi. Jadi saya ingin berkongsi sedikit sekadar pengalaman mengajar subjek ini dan harap membantu pelajar-pelajar atau calon-calon SPM yang menduduki subjek manahij al-ulum al-islamiyah. Kod kita 5404. Kod subjek kita 5404 di bawah KBD. Maksudnya samalah, disambungan kalau belajar usul syariah, lam lughatul arabiyyah al-ma'asirah, itu 1 2 3, maksudnya 5401, 5402, 5403, dan kita subjek manahij al-ulum islamiyah adalah 5404. Ada satu lagi 5405, iaitu adab, subjek adab. Dan insya-Allah hari ini kita tengoklah sedikit sebanyak mengenai subjek manahij al-ulum al-islamiyah yang bagi Ustaz rasa sangat mudah. Kerana kalau tengok pada buku pun, kalau antum belajar manahij al-ulum al-islamiyah ini, kalau kita tengok buku teks kita pun sangat nipis. Tak tebal pun, nipis je. Jadi 2 tahun kita belajar subjek ini. InsyaAllah Ustaz bagi sedikit nanti di hujung video ini. Ustaz akan ceritakan sedikit bagaimana tips untuk trik kita mendapat sekurang-kurangnya adalah C. Sekurang-kurangnya. Baik. Bagi subjek manahij, kita ada 2 kitab ataupun 2 buku teks, iaitu manahij lisanatul rabi'ah wa manahij ulum islamiyah lisanati khamisah. 2 kitab lah. Dan kitab dia ni memang nipis, dan insya-Allah kalau nak target A+ pun masih boleh. InsyaAllah. Baik, nampak tu buku dia lebih kurang je, cuma yang satu tu tingkatan 4 tu dia otak sikit, letak otak. Kenapa? Kerana mungkinlah sebabnya dia banyak pengenalan dalam mantik, ilmu mantik. Dan tingkatan 5 tu dia lebih global sikit, termasuklah usul fiqh pun. Sebabnya kita perlu tahu dalam subjek manahij kita belajar dua subjek, 2 ilmu sebenarnya. 2 ilmu sebenarnya. Kita belajar dalam satu kitab, kita belajar 2 ilmu, iaitu ilmu mantiq wa ilmu usul fiqh. 2 ilmu. Jadi ilmu mantiq basic lah kita kata, ataupun pengenalan awal dalam sanatul rabi'ah. Manakala sanatul khamisah barulah dia ada lebih lagi. Termasuk sama juga usul fiqh. Usul fiqh kebanyakannya di tingkatan 4 adalah pengenalan, manakala tingkatan 5 adalah lebih kepada kaedah-kaedah yang lebih luas. Baik. Selepas itu kita terus tengok kepada kertas peperiksaan lah. Dalam kitab tadi saya kata dia lebih kalau kita tengok kitab tingkatan 4 tu lebih mudah berbanding tingkatan 5. Ada orang kata tingkatan 4 mudah, ada tingkatan 5, itu terserahlah. Apapun, Ustaz sangat berharap setiap pelajar yang mengambil manahij al-ulum islamiyah mestilah menguasai subjek tingkatan 4 pada tingkatan 4. Terutama sekali bagi ilmu mantik. Sebab ilmu mantik ada ilmu, walaupun kita nampak macam berpisah ilmu dia setiap bab, tetapi sebenarnya ilmu mantik sangat penting untuk antum semua berkenalan, mengenali ilmu mantik ini daripada tingkatan 4. Maksudnya satu bab itu perlu difahami secara daqiq, sehinggalah bersambung pembelajarannya pada tingkatan 5. Kalau tidak, nanti antum akan ada bermasalah pada mengenali qadiyah. Sebabnya tak tahu pun mana nauk. Nauk tu belajar dalam tingkatan 4 sebenarnya. Maknanya
Macam mana kita nak tukar dalam kias apa semua. Baik, jadi itu memang memerlukan kepada tingkatan 4. Penguasaan tingkatan 4 mesti dikuasai tingkatan 4. Itu mesti. Baik, bagi kertas manahij kita ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Baik, bahagian A ada mengandungi 20 soalan, iaitu 20 markah, mantik 10 soalan dan usul fiqh 10, mengandungi juga 10 soalan. Oh, ada kesilapan di situ. Okey, dia ada 10 soalan, 10 soalan. Baik. Okey, jadi tak ada masalah. Tak ada masalah situ. Dia mewakili 20 markah. Manakala pada bahagian B, soalan subjektif, 2 soalan bagi mantik dan 2 soalan bagi usul fiqh, mewakili 80 markah. Yang ini 20 markah sebabnya ini 40, mantik 40 markah, usul fiqh 40 markah. Yang sini 10, 10. Okey. Okey, ada orang tanya, Ustaz, dekat mana kita nak skor markah, Ustaz? Okey, Ustaz kata pertama sekali skor pada markah untuk bahagian A lah. Bahagian A, skor elok-elok, berhati-hati. Sebabnya bahagian A mudah dapat markah dan mudah juga untuk berlaku kesilapan. Sebabnya kamu tidak ada pilihan yang banyak. Kalau kamu pilih, bila salah je pilihan kita, maka dia salah. Dia tak ada pilihan banyak. Tapi, dia mudah untuk skor. Kalau betul, dia terus betul. Tak ada, pemeriksa tidak boleh nak argue lagi. Tak boleh nak kata salah. Sebabnya dia memang dah betul. Senang. Baik. Tetapi pada bahagian B, dia agak sukar untuk mendapat markah mungkin. Sebabnya dia kena tulis banyak sikit. Dia tulis banyak sikit. Tetapi kita boleh menulis lebih banyak jawapan. Maksudnya kalau dia minta 2, kita bagi lebih sikit, 3. Okey, boleh, tak ada masalah. Bagi 4 pun boleh. Akan dibaca ke semua jawapan, insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok ini adalah format lah instrumen manahij al-ulum Islamiyah. Sama macam Ustaz yang atas tadi. Yang sebelum ini kewajaran adalah 100 markah, hanyalah kertas bertulis saja. Kita ada satu kertas saja, iaitu peruntukan masa 2 jam 15 minit sahaja. 2 jam 15 minit. Selalunya Ustaz pesan kepada pelajar-pelajar, selesaikan semua sekali dalam tempoh 2 jam. 15 minit forward. Untuk apa kita 15 minit lagi? 15 minit lagi tolong buat semakan. Semakan, tambah baik, apa semua pada 15 minit akhir. Jangan, kita kena belajar untuk memperuntukkan masa dengan tepat dan betul. Kita kena bahagi masa betul-betul supaya tidak ada masalah ketika menjawab soalan sebenar. Dan banyakkan membuat latihan-latihan peperiksaan sebenar. Ataupun mana-mana ujian trial, mana-mana ujian yang mengikut masa sebenar. Jadi kita kena bahagi masa-masa tertentu. Sebab apa Ustaz tak adalah peruntukkan masa kata 20 minit. Tapi begitu lebih kurang setiap soalan 20 minit lah untuk soalan bahagian B. Setiap soalan bahagian B 20 minit. Manakala bahagian A diperuntukkan masa yang sama 20 minit. Tapi ada orang dia jawab bahagian mantik itu dia mudah bagi dia. Maka dia jawab sikit je. Dan memang Ustaz kata mantik itu lebih mudah lah. Sebabnya kamu kena menganggap mantik itu lebih mudah. Kerana jawapan dia adalah lebih sedikit berbanding dengan usul fiqh yang lebih luas perbincangan dia. Dari sudut ilmu, mantik memang lebih luas, tetapi perbincangan di dalam manahij adalah sedikit. Jadi maksudnya kamu kena kuasai ilmu mantik dan memang kamu boleh jawab ilmu mantik dalam masa 15 minit lebih kurang. Lepas tu lebihkan masa itu untuk kepada bahagian usul fiqh. Itu atas pembahagian lah. Atas pembahagian dan kamu kena biasakan. Dan mencakupi konten dia adalah mencakupi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dua-dua kitab tadi. Manakala aras dia adalah 5, 3, 2. Kaedah penskoran adalah okey, tak ada masalah itu. Baik, kita terus tengok lagi sikit dalam pengiraan nilai grade. Kredit dan grade lah. Yang ini umumnya pada semua subjek SPM. Semua subjek SPM. Inilah grade baru dia yang tengah ni. Okeylah. Soal itu Ustaz selalu pesan kepada pelajar-pelajar Ustaz, utamanya skor kita mesti tinggi. Mana skor kita? Kita sebut A+. A+ adalah skor tertinggi yang kita harapkan.
Kita harap tertinggilah, kita nak 90 markah dalam tangan kita. Kita cuba dapatkan 90. Okey. Baik. Ini adalah persekolahan ni lah. Dan Ustaz dah kata awal tadi, sekurang-kurangnya kamu boleh dan perlu dapat sekurang-kurangnya C+. Sekurang-kurangnya lah. Kalau kata susah, apa susahnya Ustaz? Okey, C+, kamu mesti dapat. Okey. Selepas itu, tengok contoh pengiraan markah lah. Ustaz bagi contoh pengiraan markah. Ni sebab tu Ustaz kata tadi, kamu skor C+. Kenapa Ustaz kata C+ skor dia? Baik. Pertama sekali, pada awal tahun, kamu mesti letak cita-cita dalam semua subjek kita dan usaha kita, mestilah A+. Kalau ada orang dia kata, dia nak A+, tapi usaha macam G+ dia usaha. Tak ada usaha apa pun yang dia buat. Maka macam mana dia nak dapat A+? Usaha mesti A+, juga sama macam cita-cita kita. Cita-cita kita nak A+, usaha kita mesti A+. Okey. Jadi, A+ ini pada bahagian A mesti dapat sekurang-kurangnya 18 markah. 18 markah, 18 per 20. Manakala pada bahagian B mesti dapat sekurang-kurangnya 75 per 80. Dia akan dapat 93 markah. Campur macam biasa je. 93 markah dapatlah A+. Okey. Manakala kalau tersungkur sedikit. Kalau untuk A solid, 15 markah. 15 markah per 20. Okey. Bahagian B 65 per 80. Dia dapat 80 markah. 80 markah A solid. Okey. Maksudnya masih A. Di bawah ni sikit lagi A minus. Okey, tak ada masalah, masih A lagi. Sebab tu saya kata kalaulah kita nak kata nak A, memang dapat insya-Allah. Sebabnya kalau kamu tengok pada markah ini, maksudnya dah ada beberapa kesalahan dah dibuat. Dapat 15 markah per 20. So 5 markah telah pun hilang di situ. Sini pun dah pun banyak 15 markah hilang sini. Banyak tu. Banyak. Jadi dia masih lagi kekal dengan A solid, bukan A tolak lagi, A solid baru. So dia ada lagi satu peringkat iaitu A tolak. Sebab apa Ustaz kata tadi? Dia berawal Ustaz kata sekurang-kurangnya mesti dapat C+. Kenapa? Kerana tengok 12 per 20 kamu betul. 12 per 20 betul. Kamu pastikan dapat 12 per 20 pada bahagian A. Manakala pada bahagian B, kamu hanya dapat 45 markah. 45 markah. Kamu cuba dapat 45 markah. Kamu akan dapat 57 per 100. Dapat C+. Ni paling... Kalau kamu kata susahnya Ustaz. Target awal kamu mesti dapatkan. Kena dapatkan sekurang-kurangnya C+. Itu paling kurang lah. Okey, paling kurang dapatkan C+. Ada orang kata, dia kata susahlah subjek ni Ustaz. Okey, baik kita tengok sikit analisis. Analisis bagi 2 tahun telah pun ada subjek manahij ini. Okey, manahij berdasarkan, kalau ini berdasarkan analisis yang saya dapatkan daripada kementerian, KPM kita. Yang mana tahun 2020, tahun 2019, kalau tengok, dia berlaku peningkatan atau lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kalau nampak sini, peningkatan jumlah orang yang dapat A pun lebih ramai, lebih meningkatlah. Dan ke GPN negara Malaysia pun meningkat itu 535, lebih baiklah, lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya dah ramai orang sedar, senang je punya subjek manahij ni. InsyaAllah. Termasuklah antum semua juga akan mengatakan perkara yang sama selepas ini.